Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita tengah hari mengenai Belanjawan 2023. Sarawak tidak terlepas meraih manfaat besar menerusi Belanjawan 2023 apabila menerima peruntukan pembangunan sebanyak 50.6 bilion ringgit. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan khusus yang dibentang di bawah ikhtiar ke-11 itu melibatkan perancangan untuk membangunkan bandar-bandar bersempadan dengan Kalimantan Indonesia dengan kos 1 bilion ringgit. Menurut beliau, ia bagi menyokong pembangunan sekitarnya susulan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan. Dalam masa sama, jelasnya kerajaan komited menerus dan menyegerakan pelaksanaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak termasuk Sarawak-Sabah Link Road SSLR yang dianggar melibatkan kos keseluruhan 20 bilion ringgit dengan jajaran lebih daripada 1,000 kilometer. TPM2 diamanahkan untuk menyelenggarakan ini kerana kita tidak mahu kisah Pen Borneo Highway ini diceritakan dalam tiap belanjawan sehingga hampir 20 tahun. Jadi kita mahu menyegerakan supaya projek ini dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. Katanya semasa membentangkan Belanjawan 2023 dalam persidangan Dewan Rakyat pada Jumaat. Tambah Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan bertekad dan berikrar untuk menyerahkan kuasa melulus bagi perolehan projek persekutuan kepada Jabatan Teknik di Sabah dan Sarawak sehingga 50 juta ringgit bagi mempercepat pelaksanaan projek. Saya juga telah umumkan projek-projek untuk Sabah dan Sarawak yang mencecah 50 juta ringgit dikendalikan sendiri oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Beliau juga memberi keyakinan bahawa kerajaan di bawah pimpinannya sentiasa komited untuk menambah baik kadar pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak dan rundingan untuk formula baru bagi kedua-dua negeri terbabit akan disegerakan. Bertemakan membangun Malaysia Madani, Belanjawan 2023 membabitkan peruntukan 388.1 bilion ringgit itu menumpukan 12 ikhtiar utama berlandaskan 3 tekad iaitu pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulih keyakinan serta keadilan sosial untuk menyederhana kesenjangan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata sejumlah 50 juta ringgit disedia menerusi Belanjawan 2023 bagi menggerak pelbagai program ke arah meraihkan kepelbagaian dan merapatkan jurang perbezaan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Katanya antara program yang akan digerakkan adalah Kembara Perpaduan Malaysia Madani dan ini warisan kita. Menurutnya, program tersebut menawarkan pelbagai aktiviti perpaduan dan integrasi sosial antara komuniti seperti Liga Sukan Perpaduan, pertandingan kebudayaan, fiesta, perayaan dan cita rasa menu. Negara ini akan tegas menghadapi kelompok-kelompok pelampau sama ada memainkan sentimen kaum dan agama yang boleh memecah belahkan perpaduan rakyat. Tetapi kita ambil pendekatan yang positif dan kita akan mengajakkan semua pihak, semua kerajaan negeri dan semua syarikat, semua parti untuk bersama untuk menggerakkan pelbagai program yang dikendali oleh Kementerian Perpaduan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan memberitahu kerajaan bersetuju menyediakan 20 juta ringgit untuk melaksanakan program gotong royong di semua sekolah seluruh Malaysia. Yang mesti melibatkan semua kaum, melainkan daerah-daerah di mana tidak ada kaum yang hanya mungkin melibatkan satu kaum sama ada Dayak di Sarawak atau Melayu di Kelantan, itu kita beri sedikit kelonggaran. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof berkata Belanjawan 2023 dijangka akan memacu pertumbuhan industri agri-komoditi sambil memanfaatkan pekebun kecil Malaysia. Ujarnya fokus utama dalam Belanjawan 2023 adalah untuk memperkasarkan sektor agri-komoditi dan memastikan daya saing negara dapat dipertingkatkan. Ini merupakan bajet yang respon pada cabaran global serta juga dalam negeri yang kita hadapi, terutamanya berhubung kait dengan ketidaktentuan ekonomi dan juga untuk kita tentukan daya saing negara akan dapat kita tingkatkan dan juga untuk menambah baik tata kelola kerajaan. Kalau kita melihat juga daripada pembentangan tadi, kita melihat komitmen kerajaan di mana untuk kita fokuskan kepada kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia melalui prinsip madani.
Mengulas lanjut dalam sidang media pada Jumaat, beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi KP Kim beritahu Belanjawan 2023 memfokuskan kepada pembangunan dengan peruntukan yang menyasarkan sektor agri-komoditi. Kalau kita melihat juga dalam konteks peruntukan ini 50 juta diperuntukkan untuk grants sepadan untuk otomasi. Ini maknanya penekanan kita pada teknologi. 80 juta untuk menambah baik kelestarian industri sawit. Ini termasuklah untuk kita menambahkan kempen supaya kempen yang negatif itu kita akan dapat positifkan. Ini juga peruntukan yang besar telah diperuntukkan. Manakala juga diperuntukkan diumumkan tadi 350 juta iaitu untuk naikkan harga lantai getah khususnya daripada RM2.50 kepada RM2.70. 256 juta ini untuk sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800. Ini untuk 4 bulan. 50 million juta ialah untuk kita menggunakan kaplam. Kaplam rubber lah, kaplam getah untuk kita maintenance jalan menggunakan kaplam modified asphalt. Yang ini sudah pasti akan dapat membantu menstabilkan harga getah dan sebagainya. Dalam pada itu, beliau memberitahu bahawa sektor agri-komoditi telah menyumbang sebanyak 5.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menerusi nilai ekspor sebanyak RM207.3 bilion. Menyentuh perkara lain, Datuk Seri Fadilah menjelaskan Kerajaan Persekutuan komited dalam meneruskan rundingan dan melaksanakan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Katanya Kerajaan Persekutuan telah bersetuju memutamatkan pemberian khas perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan bagi Sarawak dengan jumlah pemberian khas sekurang-kurangnya RM300 juta. Begitu juga dengan peruntukan khusus kepada Sabah dan Sarawak diteruskan 6.5 bilion untuk Sabah, 5.6 bilion kepada Sarawak. Manakala untuk peruntukan di bawah 11D, Sarawak telah dinaikkan kepada 300 juta tiap-tiap tahun. Ini akan membolehkan untuk kita menyegerakan segala kemudahan pembangunan di Sabah dan Sarawak itu sendiri. Di samping itu untuk mempercepatkan pelaksanaan, mana-mana projek yang bernilai 50 juta ke bawah telah dipersetujui akan dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal Sabah dan Sarawak. Ini saya harap akan dapat memudah carakan pelaksanaan sebab bajet kali ini dengan peruntukan yang besar tidak akan dapat berjaya melainkan pelaksanaan itu dapat kita tingkatkan. Katanya ini membuktikan komitmen dan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat di kedua-dua negeri berkenaan. Tambah beliau, pembangunan infrastruktur di Sabah dan Sarawak juga akan diperkasakan dengan peruntukan sebanyak RM20 juta untuk menerus dan menyegerakan pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo Sabah serta Sabah Sarawak Link Road dengan jajaran lebih 1,000 km. Dari segi kemudahan kesihatan, Kerajaan Persekutuan jelasnya telah memperuntukkan sejumlah RM1.2 bilion bagi penyelenggaraan 400 buah klinik daif dan 380 buah sekolah daif di kedua-dua negeri berkenaan. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari atau Datuk Abang Openg mahu menjadikan negeri ini sebagai pusat utama aktiviti kesenian dan kebudayaan di Malaysia. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, sehubungan itu Kerajaan Sarawak komited untuk menaik taraf bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama kepada pusat persembahan seni untuk menempatkan anak Sarawak terus berkaya dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Kami baru lepas kabinet meeting semalam. Dalam antara lain yang diinginkan oleh yang membawa premier ialah dia kata sebab Sarawak ada cultural village, sebuah tempat pusat pelancongan yang menempatkan berbagai etnik dan kaum di seluruh Sarawak di situ. Keduanya, Kuching ditirafkan sebagai bandar perpaduan 40 lebih kaum etnik di seluruh Sarawak. Nombor tiganya ialah Sarawak, lokasi yang kedua, sekolah seni Malaysia. Atas senario sebegini, Premier berpendapat bahawa saya rasa dia ingin pada suatu hari nanti Sarawak akan menjadi pusat utama aktiviti kesenian dan kebudayaan di negara. Dan kita akan membelanja tidak kurang daripada saya
kurang pasti jumlah dia, mungkin lebih kurang hampir 100 juta untuk membina satu tempat mungkin lebih hebat daripada Istana Budaya, iaitu kita akan Dewan Undangan Negeri yang lama. Bajet telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian penutupan program One Step Closer, edisi Borneo, Bengkel Lakonan dan Karakter di Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Cawangan Sarawak di Kuching pada Jumaat. Menjelas lanjut kepada media, Datuk Abdullah berkata konsultan untuk projek berkenaan telah pun dilantik dan mereka sedang melihat pelbagai aspek teknikal kerana ia melibatkan kerja-kerja menaik taraf bangunan lama. Mungkin ada sedikit kesukaran dari segi sebab kita nak convertkan bangunan lama untuk mengekalkan keadaan bangunan itu. Dia bangunan yang bersejarah untuk jadikan pusat kesenian. Jadi banyak lautan-lautan telah dilakukan oleh wakil kementerian untuk memastikan bahawa pembinaan projek ini nanti akan kekal lama dan memenuhi bajet yang telah diluluskan oleh kerajaan. InsyaAllah lah mungkin dalam masa, saya tidak pasti bila akan bermulanya that construction period tu, tapi insyaAllah dalam mungkin 2-3 tahun akan datang, saya rasa kita akan ada Istana Budaya kita sendiri yang mungkin yang terbaik, yang terbesar sekali di Malaysia. Bercakap mengenai bengkel itu pula, beliau memuji usaha FINAS atas inisiatif untuk melakukannya bagi mengembangkan lagi bakat-bakat anak Sarawak dalam industri berkenaan yang selari dengan kehendak Kerajaan Sarawak yang mahu menjadi pusat aktiviti kesenian dan kebudayaan yang utama di Malaysia. Bengkel Lakonan dan Karakter itu diadakan selama 5 hari bermula dari 20 hingga 24 Februari 2023 dengan penyertaan seramai 17 orang peserta. Program ini telah dikendalikan oleh Fauziah Nawi, tenaga pengajar yang berpengalaman luas dalam bidang seni dan lakonan. Kepaparan di Serikei, Pen Borneo Highway Sarawak menjelaskan penutupan lebuh raya Pen Borneo di bahagian Jakar di sini hanya sementara iaitu selama 2 bulan. Menurut mereka, penutupan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya kerana pemasangan pembentong dan tembok tanah akan dijalankan di bahagian tersebut. Jelasnya lagi, pemasangan pembentong dan tembok tanah akan disiapkan dengan secepat mungkin bagi mengurangkan kesusahan kepada orang ramai, terutamanya peniaga di Pekan Jakar. Pada Jumaat, Wakil Ahli Parlimen Serikei Datuk Seri Huang Tiong Si, Kapitan Ling Dien Yong bersama rombongan Pen Borneo Highway Sarawak, Jabatan Kerjaya JKR serta para peniaga bersama mengadakan tinjauan ke tapak lebuh raya Pen Borneo Jakar. Ia susulan aduan para peniaga di Pekan Jakar yang terjejas perniagaan akibat penutupan pembinaan lebuh raya Pen Borneo tersebut. Selepas itu, rombongan meneruskan perjalanan ke tanah perkuburan Persatuan Fuchau Serikei untuk meninjau perkembangan jalan tar. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyapa Fakta, salam UKAS.